Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, Rihlah ke Alam Akhirat. Dalam siri ini kita telah sampai ke siri As-Sirat, titian jambatan As-Sirat di mahsyar. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas ana dah sebut sebahagian daripadanya, bagaimana keadaan orang beriman dan juga orang kafir. Kita detailkan sedikit dalam perbincangan ini tentang bagaimanakah sifat as-sirat dan suasana orang yang akan melintasinya, dan juga orang-orang yang akan, na'udzubillah, tergelincir jatuh ke bawahnya. Dalil kepada as-sirat ini iaitulah firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam, tanda surah Maryam ayat 71 dan 72. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jisiya. Di sini Allah Ta'ala telah menegaskan wa in minkum illa wariduha, semua kamu akan melalui sirat. Yang baiknya, yang tak baiknya, cuma dalam perbincangan nanti, ada ke orang kafir akan melalui sirat ataupun tidak. Orang yang beriman, orang yang Islam akan pergi. Orang kafir macam mana? Kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Ta'ala telah tetapkan peristiwa ini akan terjadi, akan berlaku, maknanya kamu akan melintasi sirat. Bila sampai ke sirat, thumma nunajjil ladzina taqaw, Allah SWT mengatakan, berfirman, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nazaru zalimina fiha jisiya, dan kami biarkan orang-orang zalim itu jatuh melutut di dalam neraka, wal'iyazubillah. Surah Maryam ayat 71 dan 72. Maka titian yang kita akan lalui ini sangat menakutkan, sangat menggerunkan. Oleh kerana itu, bila kita takut, kita buatlah persiapan. Siapakah orang yang boleh melintasi as-sirat? Apakah ciri-ciri mereka, apakah kriteria mereka, orang yang tersebut itu? Maka Nabi SAW dalam peristiwa sirat ini, kita akan bincang ada beberapa poin yang utama. Ada 12 perkara. Yang pertama iaitulah tentang Nabi SAW telah menjelaskan bahawa as-sirat ini akan dilalui. Setiap orang akan melintasinya. Kalau kata makna as-sirat, apa makna dia? As-sirat fil lughati huwa at-tariq al-wadih. At-tariqul wadih, makna jalan yang jelas. Macam dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan sirat, jalan yang lurus. Ya, itu jalan yang betul, yang diridai oleh Allah Azza, maka nama dia as-sirat. Sirat. Sirat yang dimaksudkan sini as-siratu fil akhirati, sirat yang akan dilalui di akhirat esok, jisrun mamdudun ala matni jahannam, jambatan yang diletak di atas neraka jahannam. Mana siapa dia tak lepas, jatuh bawah.
ya'buru 'alaihi al-awwaluna wal akhirun, semua orang yang terdahulu yang kemudian akan melintasi sirat. Itu dia dikenali dengan makna as-sirat. Sirat maknanya laluan, jambatan, titian yang akan dilalui oleh orang. Yang kedua, sifatus sirat. Apakah sifat as-sirat? Ada sifat dia. Sebagaimana yang telah disebut, kan, sifat as-sirat ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis, summa yu'ta bil jisri, dibawanya, dipasangnya jambatan dan diletakkan di atas neraka jahanam. Kita jambatan kita atas sungai, atas laut, ini atas neraka jahanam. Kemudian para sahabat bertanya, wamal jisru, apakah jambatan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad madhadatun mazillatun alaihi khatatif wa kalalib wa hasakah mufaltah laha syaukatun uqaifa takunu binajdin yuqalu laha sa'dan. Mana Nabi buat gambaran yang menakutkan, iaitulah maknanya jambatan yang licin yang boleh menjatuhkan orang. Licin, tak lekat, tak ada tempat megang. Dan di tepi jambatan itu ada khatatif, ada penarik, wakalali, ada pencakuk, dan ada duri-duri yang akan melekat seperti duri yang lekat di baju. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namakan duri itu dengan nama seperti duri as-sa'dan. Ana dah tunjuk gambar kepada para jemaah sekalian, as-sa'dan tu macam mana. Saya tak tahulah, gambar ni kecil sangat dalam buku ni. Kalau ni bentuk as-sa'dan. Ni dia panggil kalalib, pencakuk yang menarik orang nak jatuh. Ini as-sa'dan. Duri dia tu. Pokok berduri. Yang pentingnya, kalau tak dicakuk pun, kena duri sa'dan dia pun lekat di baju, dia boleh tarik jatuh. Na'udzubillah. Maka barulah kita nampak gambarannya betapa bahayanya laluan ini. Bukan mudah, bukan senang. Kata di Syekh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat ni kata apa? Balaghani, sampai maklumat kepada saya, annal jisra adaqqu min sya'rati wa ahaddu min as-saif. Saya dapat maklumat bahawa jisir, jambatan, titian itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Macam mana kita nak berjalan? Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebagaimana dalam siri yang lepas, Allah Ta'ala sebut kepada kita bahawa orang kafir akan dibangkitkan di akhirat esok, ala wujuhihim, di atas muka mereka. Orang panggil menungginyo. Bahasa Kelantan kata menungginyo ni maknanya berjalan atas muka, kaki ke atas. Jadi sahabat tanya, macam mana nak berjalan atas muka? Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala yang berkuasa menjalankan mereka atas kaki, dia juga berkuasa jalan atas muka. Pelik apa? Sama juga dengan ini. Macam mana kita nak lintas? Lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut. Kita kata Allahu Akbar, Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Isu yang ketiga, mauqi' as-sirat. Di manakah terletaknya titian ini? Di mana? Jawabnya, orang yang nak lalu di atas sirat ini setelah mendapat surat amalan dan telah ditimbang amalannya. Sebab tu kita bincang dulu al-mizan, kemudian baru sirat, kan. Dan dia juga telah mendapat beberapa pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga telah dapat minum di kolam, dan telah hisab telah berlaku, dan telah ada perbicaraan di antara manusia. Itu dalam kitab ni mengatakan bahawa sirat itu selepas tu dah, baru mari sirat. Yang keempat, al-musyrikun la yamuruna ala sirat. Orang kafir syirik, dia tak akan masuk sirat. Sebab tak payah nak timbang-timbang lah, pakai bong selalu senang. Orang panggil pakai tahu terus, campur terus dalam neraka, wal-iyazubillah. Maknanya manusia pada hari kiamat esok
ada mukmin mukhlis, orang betul-betul iman dia hanya menyembah Allah wahdahu la yusyriku bi syai'a, yang tak ada syirik langsung, maka orang ini insya-Allah di antara orang yang calon selamat. Yang kedua, golongan munafik. Munafik ni akan sampai ke mana kita tengok nanti. Yang ketiga, musyrik, puak-puak kafir, puak syirik. Maka orang-orang kafir, musyrikun, mereka tak akan lalu atas sirat. Sebab dia akan jatuh ke dalam neraka sebelum lalu ke sirat. Buat apa nak sirat-sirat? Dia ni sudah memang sudah confirm neraka, campak je, senang. Orang panggil buat banyak kerja, kan? Yang akan melintasi as-sirat iaitulah orang yang intisab kepada Islam, orang yang masih lagi meletak diri dia sebagai orang Islam. Kalau orang Islam yang betul-betul, alhamdulillah dia selamat, kan? Maka kalau orang ni ada mengaku Islam, dia akan pergi juga sekejap. Dia panggil munafikun. Jadi di sini kita boleh faham bahawa sirat itu tidak dilalui oleh puak kafir, kerana orang kafir jatuh tak payah masuk sirat. Na'uzubillah. Yang kelima, al-munafiquna was-sirat. Orang munafik pula lagu mana? Macam mana pula orang munafik? Adakah dia lalu sirat? Tengok sini. Pengikut-pengikut para nabi alaihimus salatu wassalam, di kalangan orang-orang yang muwahhidun, ahlu tauhid, mana orang yang beriman tu, ada di kalangannya orang yang betul-betul selamat, tak melakukan maksiat, dan ada di kalangan mereka ahlu zunub wal ma'asi, orang yang buat maksiat, buat dosa. Dan ada di kalangan mereka yang mengaku beriman tapi tak betul-betul beriman, nama dia munafik. Maka kumpulan ini akan diletak, orang yang maksiat, orang munafik ini akan diletak dalam gelap sebelum sirat. Sebelum jambatan ini ada satu tempat transit situ, gelap zulmah, gelap gelita. Allahu Akbar. Duduk sini puak-puak ahli maksiat, ahli yang mengaku beriman zahir ni, puak munafik, duduk sini. Kemudian diberi kepada mereka nur, cahaya, mengikut kadar keimanan mereka. Manakala iman dia mantap, cuma dia ahli maksiat, lampu dia nyala macam spotlight, cerah. Ada yang kurang sikit, ada yang tak cukup bateri, ada yang macam lampu jalan, dia panggil on off, mati. Ini keadaan. Sebagaimana kata di Aisyah radhiyallahu anha, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah manusia yauma tubaddalul ard, pada hari telah bertukar bumi dengan langit telah bertukar, iaitu hari kiamat. Faqala, kata Nabi sallallahu, hum fi zulmati dunal jisri, mereka akan berkumpul dalam gelap sebelum sirat, sebelum titian. Bila sampai di sini masing-masing boleh lampu, maka ketika itu akan berpisah di antara orang mukmin dengan orang munafik. Di sini tempat kita berpisah. Mula-mula boleh jalan sekali lagi. Awak kan solat sekali di masjid? Solat. Mengaku selalu dia. Tapi dia solat sekali-sekala ya. Macam kapal selam je. Dia mari ada majlis-majlis resmi, mari dengan samping. Waktu lain duduk hentam Islam, kan? Allahu Akbar. Maka bila di sini terpisahlah orang munafik dengan orang mukmin, orang beriman pergi ke depan. Ketika itu akan dipasang satu tembok, tembok di antara orang mukmin dengan orang munafik. Dalam suratul Hadid ayat 13 Allah Taala sebut, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-azab. Allah. Bila dibagi cahaya orang munafik
banyak mati pada hidup. Nak berjalan macam mana? Kita kalau lampu di bilik kita nak terbakar bor kan, lak tu pening kepala. Jadi munafik lampu dia pening kepala. Akhirnya dia kata, orang munafik laki-laki ada yang perempuan kata, dia panggil orang mukmin yang dia kenal, unzuruna, tunggu, naqtabis min nurikum, kami nak tumpang cahaya kamu. Oh, bila dia nak pergi dekat, qila rji'u, undur ke belakang. Apa nak ikut orang ni? Pergi cari cahaya mu lah. Apa macam minta orang? Waktu atas dunia dulu mu tak mau ikut kita. Faduriba bainhum bisurin, kemudian dibawa sekatan tembok. Batinuhu fi rahmah, orang yang duduk sebelah ni dalam rahmat, yang duduk belakang dia bersama munafik itu azab. Nauzubillah. Maka orang mukmin alhamdulillah dengan cahaya dia Allah Taala tetapkan kaki dia di atas sirat, dia boleh jalan. Orang munafik yang atas dunia dulu menentang Al-Quran, menentang sunnah dalam dunia, maka mereka orang panggil terumbang-ambing, terkia-kia dalam gelap, sebagaimana mereka tak mau cahaya iman di atas dunia dulu, di akhirat esok cahaya mereka pun malap. Dia minta supaya orang mukmin tunggu dia nak tumpang, la, Allah Taala tak benar, kemudian dibuat tembok dinding, orang mukmin lepas, yang munafik nauzubillah. Isu yang keenam, miqdar, kadar cahaya orang beriman. Macam mana kadar cahaya dia? Allahu Akbar. Tengok dalam hadis ini, hadis yang saya baca yang panjang tadi, hadis duduk dalam gelap sebelum apa ni jisir, hadis itu rawah Muslim. Kemudian hadis ini juga hadis Muslim. Nabi SAW beritahu, wa yu'ta kullu insan minhum, setiap orang di kalangan mukmin dan munafik di tempat itu diberi cahaya. Summa yatbi'un, ikutlah cahaya kamu. Maka di atas titian, di atas neraka Jahannam itu ada titian yang penuh dengan pencakuk-pencakuk dan duri-durinya. Maka ketika itu pencakuk yang akan tarik orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia nak melintasi, cahaya munafik dah lah on off, sampai di sini terus padam, tak boleh nak jalan. Summa yanjul mu'minu, maka lepaslah orang yang beriman. Dalam hadis Nabi bersabda, fatanju, kumpulan yang pertama di kalangan orang mukmin ni melintasi sirat, wujuhuhum kal qamari lailatul badri sab'una alfan la yuhasabun, muka mereka bercahaya seperti bulan purnama 70,000 tanpa hisab, lalu ke atas sirat seperti kilat menyambar. Gelap, duduk depan dia. Masya Allah, tabarakallah. Maka cahaya setiap orang itu berbeza-beza. Ada orang yang diberi cahaya dia mislul jabal, macam bukit besar, cerah, sedap jalan ni. Ada orang yang seperti itu, ada orang yang kurang sikit, seperti pokok tamar. Ada orang yang seperti, yang pentingnya setiap orang itu ada bahagian cahaya dia. Dan orang yang terakhir mendapat cahaya, cahaya dia itu duduk di ibu kaki jari, ibu jari kaki. Itu pun cerah lagi, dia boleh lagi berjalan. Masya Allah, tabarakallah. Yudhi marratan, sekali nyala sekali padam. Allah, bila nyala dia berjalan, bila padam dia berhenti sekejap, tunggu dulu, nak pergi tak boleh. Maka kelajuan perjalanan itu mengikut cahaya. Mana kalau orang cahaya dia spotlight yang sekarang ni lampu hok sakit mata, nama apa, LED ke apa? LED hok lampu cerah ni. Kalau kereta ni lasuluh ni kita jadi pening kepala. Boleh hok orang yang menerima lampu LED nyala ni, macam kilat menyambar duduk di seberang. Allahu Akbar. Doalah kita, doa semua para muslimin dan muslimat. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala jadikan kita termasuk di kalangan orang yang melintasi sirat dengan begitu laju, insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada doaul mu'minina inda sirat. Apakah doa orang-orang mukmin ketika nak melintasi sirat? Apa doa kita? Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim ayat 8.
surah At-Tahrim ayat 8, Allah Ta'ala cerita keadaan orang mukmin ketika dia pegang cahaya dia nak berjalan tu. Dia kata apa? Baca belakang ayat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri cahaya kita, cahayakan hati kita di atas dunia dengan cahaya iman. Allah Ta'ala cahayakan hidup kita dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah cahayakan kita ketika duduk dalam gelap nak melintasi sirat, insya-Allah. Surah At-Tahrim ayat 8. Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Rabbana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami nurana, cahaya ni jangan padam ya Rabb. Sebab mereka tengok cahaya munafik awal lagi padam. Cahaya orang yang banyak derhaka yang duduk di ibu kaki jari dia tu on off, nyala gelap. Jadi orang yang duk pegang cahaya ni berdoa, ya Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya kami ni jangan padam. Sebab depan kita tu nak melintas sirat yang sangat gelap, menakutkan. Allahu Akbar. Waghfir lana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau di atas semua perkara itu berkuasa. Ini doa. Biasa jemaah akan tanya, boleh doa atas dunia? Boleh. Kita tadi saya sebut, kita niat sempurnakan cahaya kita atas dunia, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya takwa, cahaya sunnah, cahaya Quran, minta. Dan di akhirat kita minta cahaya, memang kita nak suluh jalan kita melintasi sirat, insya-Allah. Adapun doa para anbiya alaihimussalatu wassalam, dalam hadis yang telah kita baca dalam siri yang lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi sirat berdoa, Allahumma rabbi sallim sallim, Allahumma rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umat aku ni, ya Allah selamatkanlah mereka. Semua nabi-nabi doa mereka sallim ya rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maknanya biarlah umat mereka ni melintasi sirat dengan selamat. Kita pun boleh juga doa ni. Ana selalu ingat kalau kita berjalan dengan kereta, dengan arwah bapak saya dulu rahimahullah taala, kalau naik jambatan ke, naik tempat jalan-jalan takut, inilah doa dia, Allahumma rabbi sallim sallim. Dia kata aku teringat ke doa para anbiya di saat melintasi sirat, berdoa untuk keselamatan umat mereka, ya rabbi sallim sallim. Baiklah para jemaah sekalian, yang ke-8, asnaful abirin ala sirat. Asnaful abirin, kategori orang yang akan melalui as-sirat. Berapa kategori ada? Orang yang akan melintasi sirat mengikut amalan, kategori mereka mengikut amalan ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, najin musallam, orang yang selamat lepas, lalu. Yang kedua, najin makhdus, orang yang lepas tapi tercala. Kalalib, kau tarik dia. Duri sangkut kat dia, tapi dia berjalan juga baru lepas. Walaupun koyok rabuk habis tubuh dia, tapi dia lepas, alhamdulillah. Yang kita bimbang makdus finar, kau ditarik terus ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yudha'u sirat ala dhahranai jahannam ila akhir hadis, fanajin musallam wa makhdusun bihi najin wa muhtabasun bihi wa mankus. Maka kumpulan yang pertama, yang pertama untuk kita nak yang lepas, yang kedua lepas tapi setelah dicakuk, koyok rabuk habis tubuh dia tapi masih selamat. Yang ketiga terus dicakuk dan masuk ke dalam neraka, wal iyazubillah. Jadi bagaimana cara mereka melintasi sirat itu? Cara melintasi sirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tengok dalam hadis yang perkara yang 9 ni, kelajuan mereka sirat itu seperti hadis saif, macam pedang yang tajam, licin dan sangat mudah jatuh. Maka malaikat mengatakan, umdu ala qadri nurikum,
Kamu berjalan di atas sirat mengikut cahaya yang ada kepada kamu. Faminhum, ada di kalangan mereka berjalan laju sekali, macam sekelip mata kata orang. Ada yang seperti angin yang kencang, zom, duduk belah sana. Ada yang seperti orang yang sekelip mata ya, cepat. Ada seperti orang yang berlari, ada orang yang merangkak, ada seperti macam-macam. Dalam hadis Nabi gambarkan bahawa orang itu akan melintasi sirat mengikut tahap-tahap kadar keimanan mereka. Dia berjalan. Allahu Akbar. Ada orang yang berjalan merangkak-rangkak, lapu pula, duduk di ibu kaki je, kan? Bila selesai daripada sirat sampai di seberang sana, qalu alhamdulillahillazi najjana min ba'da an aranak laqad a'tana ma lam yu'ti ahadan. Bila lepas, mereka pun berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada sirat ini. Allahu Akbar. Karena itu para ulama mengatakan waktu kita nak berehat betul-betul apabila kita telah melintasi sirat. Kan ada orang tanya ulama, bila kita nak rehat? Dia kata bila kamu di depan, sirat sudah di belakang, mana kamu telah selamat. Yang betul-betul rehat bila kaki kamu telah memijaki syurga, barulah rehat. Walaupun kita dilepas sirat, tapi ada lagi satu, dia panggil qantarah. Lepas pada ni, habis sirat kita akan pergi ke qantarah pula. Yang ke-10, orang yang terawal yang melepasi sirat siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa ummati, Allahu Akbar, man yujizuha. Aku dengan umatku, orang kumpulan yang pertama melintasi sirat. Tidak ada siapa yang bercakap pada hari itu kecuali Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka berdoa, Allahumma sallim sallim. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-11, Nabi SAW menunggu di sirat, berdoa kepada umatnya. Nabi kita duduk dekat, dia kata apa? Aku tunggu di situ. Nabi dia berdoa, Rabbi salim salim, selamatkan umat aku. Maka umat dia ada yang laju seperti kilat, ada yang seperti angin, ada seperti macam-macam. Yang pentingnya kelajuan, kapasiti kelajuan, turbo dia mengikut iman, mengikut cahaya yang diberi. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang yang merangkak. Maka kita mintalah dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala hisabkan kita hisaban yasirah, dan Allah Ta'ala selamatkan kita melintasi sirat. Yang ke-12, ada beberapa amalan dibawa ke tepi sirat. Di antaranya ar-rahim wal amanah. Rahim duduk tepi sirat. Macam mana Allah bawa dia? Itu kuasa Allah, jangan tanya. Dan juga amanah dijadikan macam satu objek, duduk sini tunggu. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirat rahim telah berdoa, Allahumma, ya Allah, hubungilah dengan rahmatmu mereka yang telah menghubungi aku, dan putuskan dengan orang yang berhubung. Mana kalau kita nak dapat titian sirat melalui selamat, hubungilah silaturahim dengan keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, keluarga terdekat, jangan diputuskan. Dan yang kedua, orang yang juga selamat di sirat, iaitu siapa? Orang yang menjaga amanah, yang menjaga ketelusan, yang menjaga tanggungjawab dia dengan sempurna, baru orang selamat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak, orang bagi tugas tak menjalankan tugas. Dapat duit, habis kot lain. Kita kata ini manusia yang sangat berbahaya. Kita bimbang mereka ini akan dicakup oleh khatatif dan juga kalalib yang telah disebut itu. Masya Allah, tabarakallah. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, orang sirat telah ditapis. Mana orang yang beriman, orang munafik, habis dah. Selesai sakat tu ya dia. Cahaya dia tak lepas, jatuh. Orang yang beriman, yang asih, ada juga yang tak lepas, jatuh. Kemudian orang yang lepas, ada satu lagi nama dia Al-Qantarah. Qantarah ni macam kita ke R&R, tempat perhentian, lepas ada sirat.
Tapi kita nak pergi ke satu tempat ke syurga, ada satu lagi perbicaraan, iaitu perbicaraan di antara orang-orang mukmin yang ada masalah sama-sama dia. Tengok ni. Tengok dalam hadis. Dalam bab ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khalasal mu'minuna minan nar", apabila selesai, selamatlah mereka daripada terjatuh ke dalam neraka, hubisu biqantarah bainal jannati wan nar. Syurga sini, neraka sini. Ini dipanggil qantarah. Stesen yang terakhir sebelum ke sini. Kita tak mau ke sini, neraka, na'udzubillah. Bila disampai di sini, orang panggil, kalau penapis filter bilas yang terakhir. Sebab takut ada lagi di antara orang sama-sama orang beriman yang telah selamat daripada neraka ni, takut masuk dalam syurga, ada lagi sifat tak baik dalam hati dia, sakit hati ke orang ni ke, berdendam, maka akan dihapuskan semuanya. Sebab bila masuk dalam syurga, tak ada lagi, hati semua baik, tak ada sakit hati ke orang, tak ada berdendam dengan orang, tidak ada cemburu dengan orang, tidak ada. Maka dia berhenti di situ. Fayataqasawna, maka dibuat perbicaraan pembalasan orang-orang kalau berlaku kezaliman di antara sama-sama kita. Contohnya, kita sama-sama beriman tapi saya pernah tampar seorang dulu, tampar. Atas dunia itu tak balas, hari ini kena balas. Hatta iza nuqu wa huzzibu, apabila bersih, tak ada lagi masalah, maka diberikan keizinan untuk masuk syurga. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersumpah, Nabi mengatakan salah seorang daripada mereka nampak syurga itu lebih daripada dia nampak rumah dia. Mana dekat benar tu nak gitu. Allahu Akbar. Maka di situ dia panggil perbicaraan di sini bukan lagi dengan bayaran denda duit emas, dengan dinar, dengan dirham, tapi bayaran di sini dengan hasanat, kebajikan yang kita buat, ataupun sayyiat, kejahatan yang dibuat. Berat kita di sini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda tuan-tuan, hadis ini sangat penting untuk kita belajar. Dia kata, hadis ini diriwayat oleh Abu Ya'la, kata di muhakkik dia wa fi sanadihi dha'f. Ada lemah di sini. Namun begitu, ada hadis lain yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu selesailah. Man kana indahu mazlamat, siapa dia ada buat kezaliman pada orang tu dunia, selesai dunia sebelum di akhirat. Pada masa tu tidak ada lagi duit, tidak ada dinar, yang adanya kiraan amalan, kiraan hasanat. Sama ada amalan baik atau amalan jahat. Anak main hak tu. Maka dalam hadis ini kata apa? Nabi kata, sedang Nabi kita duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba Nabi suka. Kata Nabi, dua orang umat aku ni akan dibawa perbicaraan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang seorang ni kata, ya Rabbi, dia ni zalim dengan saya. Faqala Allah, a'ti akhaka, beri kepada dia kebajikan kamu. Kamu beri kepada dia apa yang kamu ada, kebajikan yang kamu ada, beri. Macam dia kira perbicaraan di akhirat esok bukan bayar dengan duit, dia panggil bayar dengan amalan. Dalam hadis lain disebut dengan nama Al-Muflis, hadis Al-Muflis. Baik, kita baca cerita ni, kemudian kita cover dengan hadis Muflis yang sahih, yang diriwayat oleh Imam Muslim dan lain-lain. Dia berkata, ya Rabbi, ma baqiya min hasanati, kebajikan saya habis dah ya Rabbi. Saya pukul orang ni, dia dah ambil. Saya maki orang ni, dia dah ambil. Saya ngupak orang ni, sudah ambil. Tak ada lagi. Allahu Akbar. Faqala, ya Rabb, kata di kawan tu, hak dakwa tadi, kalau dia tak ada kebajikan nak bagi pada saya, biar dia ambil dosa saya, tok atas kepala dia. Allahu Akbar. Dalam hadis ni kata, wa fadat aina Rasulillah, ketika itu mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesian kepada sahabat ni, habis dah amalan dia beri pada orang, maka dia terpaksa kena ambil kejahatan orang. Na'udzubillah. Pada hari itu hari yang orang sangat perlu
nak beri kejahatan kita kepada orang. Biar kerana tu atas dunia ni, kalau orang nak mengumpat kita, nak kata kita, nak buat rekod kepada kita, nak pangkah makbius kita, biarkan. Di akhirat esok kita bagi kejahatan kita kepada dia. Maka pada saat itu, bila dia duduk begini, tiba-tiba Allah firman kepada dia, irfa' basarak, angkat kepala. Dia tengok cantiknya surga. Ya Rabbi, comel. Dia kata, untuk siapa ni? Dia kata, untukmu. Saya, macam mana saya nak bayar? Kan? Macam mana saya nak bayar? Saya tak ada kebajikan banyak. Ini orang yang kena dakwa tadi. Orang yang kena dakwa tengok syurga. Allah kata apa? Mu ada apa? Ada bayaran. Nak bayar apa? Bi'afwika an akhik. Kalau kamu maafkan saudaramu tu, maka dibayar, itulah harga untuk kamu ke syurga. Masya Allah. Qala ya Rabbi fa inni qad afautu anhu. Aku dah maafkan dia. Maka ketika itu diperintah kepada dia, tarik saudara kamu ni, dua-dua masuk syurga belaka. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi SAW bersabda, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Naklah kamu takut Allah Ta'ala dan berdamailah bersama kamu. Jangan sampai peringkat kita duduk di akhirat esok nak cari modal tak ada, nak balas dengan apa. Dalam hadis Muslim, hadis sahih, diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi, atadruna mal muflis? Mu tahu siapa dia akan muflis di akhirat? Sahabat kata, al muflis ni orang yang tak ada duit lah, orang yang tak ada dinar, tak ada dirham, tu muflis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati. Orang muflis di kalangan umat aku pada hari kiamat, orang ini datang ke hari kiamat bawa pahala solatnya, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi dia juga bawa mulut dia duduk maki orang ni, duduk kata uduh orang ni, duduk ngumpat orang ni, duduk pukul orang tu, duduk ambil barang orang ni. Sudah. Maka di akhirat esok, orang yang kena pukul akan dakwa di hadapan Allah, maka diambil kebajikan dia, ambil ke orang tu. Kalau habis kebajikan dia, diambil dosa kawan ni, bagi dia, capok atas kepala dia. Summa turiha finnar, kemudian dicapok dalam neraka, wal iyazbillah. Itu dia panggil muflis. Sebab itulah saya kata para jemaah sekalian, kita kalau kita benci dengan orang, kita jangan beri pahala kita kepada orang. Tanda tuan-tuan. Orang yang kita benci, jangan kita beri pahala kita kepada dia. Maksudnya, orang yang kita benci, jangan kita duk mengumpat dia. Kalau tidak, kita beri pahala dia. Kita benci dia, kita beri pahala. Rugi ke tidak? Patut pahala kita ni kita beri pada orang yang kita sayang, mak ayah kita, adik-beradik kita. Ni tak kita beri ke orang kita benci. Sebab pagi petang siang malam duk mengumpat, maka ini yang dikatakan. Allahu Akbar. Maka tamaklah kita di kantarah. Apabila orang ni baik, selesailah boleh masuk dalam syurga. Masuk dalam syurga. Wa naza'na, kata Allah Ta'ala sebut, kami hilangkan perasaan ghil, sakit hati, serabut, tak ada dah. Dan syurga orang tenang-tenang, tidak lagi pasal sakit hati kepada orang, kawan, tak ada sifat cemburu, tidak ada. Pada waktu itu kita duduk dalam aman damai, insya-Allah. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang dapat memaafkan saudara kami sebelum kita bertemu, sebelum kita dibicarakan di hadapan Allah. Biarlah kita bermaaf awal lagi di atas dunia ini, insya-Allah. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ada satu perbincangan lagi tentang dia panggil hal al-fatrah. Al-fatrah, fatara bulat, rata bulat. Ahlul fatrah ni orang yang tak sampai seru. Bagaimana keadaan mereka ini? Orang yang langsung tak sampai seru, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azab mana-mana kaum sehingga kami hantar rasul pergi. Jadi dia panggil ahlul fatrah. Mana ahlul fatrah ni zaman yang tidak ada nabi, tak sampai seruan, maka orang tu dia tak ada masalah apa-apa. Jadi sebagaimana kata di para ulama, keadaan orang yang tak sampai dakwah, macam orang duduk di benua mana kata tak ada, dia tak kenal apa Islam, ataupun dia dapat maklumat Islam yang salah, kan? Islam teroris, Islam jahat, Islam macam-macam, maka orang ni dia tak dapat maklumat yang jelas tentang Islam, bagaimana keadaan mereka.
ataupun orang ni orang yang buta tuli yang tak dapat maklumat tentang Islam, maka kata di para ulama ketika itu orang ini tidak diazab. Sebab azab itu mari ba'dal inzari wal i'zar. Azab itu orang kena azab ni selepas diberi amaran dan dihantar utusan. Orang ni tak sampai maklumat. Kata di sebahagian ulama tanda. Pendapat yang pertama kata lepas. Ahlul fatrah dikira lepas kosong. Tak tahulah nak masuk syurga ke tidak, itu kuasa. Yang penting mereka ni kosong. Ada pendapat yang kedua, wa minhum, sebahagian ulama kata tidak kosong. Mereka akan diuji pada hari kiamat. Siapa dia taat pada saat itu, syurga. Siapa dia tak taat, neraka. Berdasarkan kepada ilmu Allah SWT yang sedia ada, memang Allah Ta'ala cipta kau ini nak bagi syurga, kan? Nak bagi syurga. Sebab itu kita tak boleh. Ni setengah orang ni awal-awal lagi dia kata, oh ini anak syurga, ini ahli syurga. Tak boleh. Kita putuskan. Itu kuasa Allah Ta'ala. Cuma kita kata ulama berbincang, kanak-kanak yang mati kecil, memang dia tak akan masuk neraka. Tapi adakah dia ahli syurga ataupun tidak? Ataupun dia setara dengan dibahas panjang oleh ulama al-sunnah tentang atfal al-muslimin, anak-anak orang Islam ataupun anak-anak orang kafir yang mati kecil, bagaimana keadaan itu kita akan bincang dalam tajuk lain. Maka ahlul fatrah itu ada yang mengatakan lepas tidak dikena azab, dan ada yang mengatakan mereka akan diuji di akhirat, yang kita katanya wallahu a'lam. Jadi muslimin dan muslimat, tamatlah perbincangan kita. Setelah selesai daripada perbicaraan, setelah selesai melintasi sirat, setelah selesai daripada qantarah, maka manusianya akan pergi ke kedua tempat, imma ilal jannati wa imma ilan nar, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi dalam kitab kita ni dia mula dengan neraka dulu, kita kata wal iyaz billah. Jadi dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang an-nar, tentang neraka. Bagaimana keadaan dia, apakah sifat dia, siapakah calon-calon ahli neraka wal iyaz billah, dan bagaimanakah cara mereka masuk dalam neraka, na'udzubillah. InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.